Hari ni aku nak share dengan korang semua apa yang dimaksudkan dengan canon dan juga bukan canon. Aku rasa siapa-siapa lah yang duk follow cerita-cerita Ultraman ni, mesti korang pernah dengar pasal canon dan juga bukan canon. So mesti ada antara korang yang tak faham apa benda canon dan bukan canon tu. So hari ni aku nak terangkan berdasarkan apa yang aku faham, okay? So, dan ini tak menjadikan aku lah orang yang paling faham pasal canon dan bukan canon dalam franchise Ultraman ni. So siapa-siapa yang rasa macam lebih tahu, korang boleh tinggalkan pendapat korang kat ruangan komen, sebab aku ni bukanlah yang terpaling pandai, kerana aku cuma nak ceritakan apa yang aku faham. So first kali kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan Canon tu sendiri. Okay, Canon ni dia bukanlah merujuk kepada kamera Canon ataupun printer Canon tu, tak. Okay, Canon ni membawa maksud apa saja kandungan cerita asal yang dibuat oleh pembuat asal yang juga sebahagian daripada cerita asal. Macam pening sikit tau. Okay, tapi mudahnya ialah canon ni ialah tentang cerita asal yang dibuat oleh pembuat asal. So contohnya macam Suburaya, dia sendiri yang membuat cerita pasal Ultraman. Maksudnya pasal siri-siri Ultraman dan movie-movie Ultraman yang ada tu lah. So kalau Suburaya yang buat sendiri siri-siri Ultraman dan movie-movie Ultraman tu, kita boleh panggil dia sebagai canon. Okay, kalau bukan canon ni macam mana pula? Okay, yang bukan canon ni ialah cerita-cerita pasal Ultraman ni yang bukan dicipta ataupun dihasilkan oleh pembuat asal. Maksudnya bukan Suburaya yang hasilkan cerita-cerita Ultraman tu. Maksudnya mungkinlah ada orang lain ataupun pihak ketiga yang membuat cerita-cerita pasal Ultraman tu. Apa contoh-contoh cerita Ultraman yang boleh dikatakan sebagai canon? Okey, cerita-cerita Ultraman yang boleh dikatakan sebagai canon ni aku rasa boleh kata semua lah cerita-cerita Ultraman yang kita kenali lah, sama ada daripada siri ke atau movie ke, kebanyakannya adalah canon. Sebab Suburaya yang buat sendiri cerita-cerita Ultraman tu dengan jalan cerita yang memang Suburaya reka sendiri. So tak ada pihak ketiga. Cuma yang bezanya adalah dari segi latar tempat sebabnya kalau korang nak tahu, aku rasa semua orang tahulah, yang Ultraman ni siri-siri ke movie ke, diorang ni ada universe yang berbeza. Maksudnya dalam satu universe tu dia orang tak akan ada terlalu banyak Ultraman lah. Contohnya macam Ultraman Gaia dan Agul, diorang ni cuma wujud dalam universe yang dipanggil sebagai World of Gaia. So kiranya dalam universe World of Gaia ni memang tak ada kewujudan Ultraman lain lah, ada dua Ultraman tu je. Sama juga macam Ultraman 3 dan Ultraman Dyna, diorang ni berada dalam universe yang dipanggil sebagai Neo Frontier Space. So dalam universe tu ada dua Ultraman je. So Ultraman yang lain tak ada. Jadi kat sini kita boleh faham walaupun Ultraman ni dia macam, kita macam nampak macam banyak gila Ultraman yang datang bumi kan untuk selamatkan bumi kan, tapi actually diorang ni sebenarnya daripada universe yang berbeza-beza. Tapi kadang-kadang ada jugalah orang rasa keliru kan, sebab dia tengok tiba-tiba contohnya macam Gaia dan Agul ni boleh ada dalam universe, dalam siri Ultraman Orb The Origin Saga. So orang akan rasa pelik kenapa dalam universe Ultraman Orb ni ada Gaia dan Agul? Okey, ceritanya pasal si Gaia dan Agul ni dia telah travel ke universe di mana adanya Ultraman Orb. So that's why kita boleh tengok kadang-kadang yang bumi ni ada terlalu banyak pula Ultraman. Okey, kalau nak bercerita pasal contoh bukan canon ni ialah contohnya macam cerita pasal Ultraman Melos ni adalah bapa kepada Mebius. Okey, yang ni sebenarnya bukan canon dan bukan dibuat oleh Suburaya sendiri. Maksudnya Suburaya sendiri tak pernah cakap pun yang Mebius ni adalah anak kepada Ultraman Melos, dan benda tu cuma diwujudkan dalam bentuk manga yang dikatakan dibuat oleh fan Ultraman sendiri . So benda tu boleh dikatakan sebagai bukan canon. Bagi aku tujuan kenapa kita kena tahu pasal canon dan bukan canon ni ialah untuk kita memahami alur cerita setiap cerita-cerita pasal Ultraman ni, sama ada siri-siri ataupun movie. Contoh kita nak faham alur cerita yang siri Ultraman pertama, iaitu daripada 1966 sampailah Ultraman yang 1980 iaitu Ultraman 80. So kat situ kita boleh faham yang semua Ultraman dalam tempoh tu diorang ni saling bersangkut paut sebab diorang ni datang daripada universe yang sama. Tapi pada masa tahun 1996 pula, masa kemunculan Ultraman 3, Ultraman 3 ni kita tahu dia memang bukan universe yang sama dengan Ultraman yang tahun 1966 sampai 1980. Diorang ni wujud di universe yang berbeza yang dipanggil sebagai Neo Frontier Space. So kat situ tak adalah kewujudan Ultra Brothers yang ada masa tahun 1966 sampai 1980. Jadi bila kita memahami orang kata apa pasal canon ni, pasal kita faham tentang universe-universe yang berbeza ni, kita yang menonton ni tak adalah macam tertanya-tanya kan, bukan ke sebelum ni dah ada Ultraman lain ke? Kenapa ada Ultraman ni pula? So kat situ kita dah boleh faham orang kata apa, punya universe yang berbeza. Tapi akhir kata daripada aku, sama ada canon ataupun bukan canon, kadang-kadang tu kita macam tak perlu nak fikirkan sangat. Kita layan je apa-apa saja original siri ataupun movie yang dibuat oleh Suburaya, kerana yang dihasilkan Suburaya itulah yang boleh dikatakan jalan cerita yang paling tepat.